Assalamualaikum guys, korang bersama saya lagi dalam Borak Nova. Okey, kita masih lagi dalam topik tarian. Seperti yang korang tahu minggu lepas saya ada kongsikan tarian klasik dengan tarian tradisional. Actually banyak sangat tarian tradisional tu. Lebih banyak daripada muzik tradisional Melayu pada zaman dulu. Kalau saya nak senaraikan satu persatu, kalau saya nak ceritakan satu persatu setiap tarian tu, korang akan terkejut punya lah nama-nama tarian tu. Macam tarian asyik, korang tahu tak tarian asyik tu macam mana? Kalau korang tak tahu, korang boleh Google, korang boleh tengok dekat YouTube. Tarian Balkis, tarian Canggung, tarian Piring, tarian Lilin. Tarian Lilin ni ada dekat dalam satu filem Mamat Khalid. Filem Man Laksa kalau tak silap saya. Dia ada buat satu tarian atas pentas yang Ibu Fauzia Nawi kot, yang dia pergi mengadu dekat anak dia dekat tepi pentas tu. Yang anak dia menari lilin tu kan. Itu adalah tarian lilin. Kalau nak cerita pasal tarian lilin ni, dia ada juga, saya boleh juga bercerita, tapi akan ambil masa yang lebih lama lah banding dengan video minggu lepas 18 minit je kan. Alhamdulillah 2 minggu lepas pun video dalam 20 minit ke macam tu kan. So saya kalau boleh saya nak pendekkan lagi video-video yang akan datang. Macam video 3 fakta tu, itu pun dah 8 minit. Itu Alhamdulillah jadi pendek sikit. Ini pun saya akan pendekkan lagi. Saya akan cuba lagi pendekkan video kali ni. Okay? Seperti yang korang tahu, tarian moden ni dia ada banyak. Macam saya katakan minggu lepas, tarian pop adalah salah satu daripada tarian moden dan juga klasik. So tarian pop ni ramai yang create step baru, move yang baru supaya ada kelainan, ada kesenian dalam setiap tarian yang diorang tarikan, yang diorang mainkan dekat atas pentas. Macam sekarang ni pun masih lagi ada tarian-tarian pop, tapi tarian sotong yang saya tak nak sebut lah tarian tu. Sumpah lah saya tak nak sebut nama tarian tu. Saya memang gelarkan dia tarian sotong. Memang tak termasuk dalam tarian pop ke, tak termasuk dalam mana-mana jenis kategori tarian yang boleh dipuji. Itu sebablah ramai orang kata itu adalah tarian sotong. So memang saya takkan kategorikan tarian tu dalam mana-mana jenis tarian yang ada. Even klasik ke moden tak pernah saya nak masukkan, okay? So tarian pop ni ada zaman dulu sampai sekarang lah. So tarian moden yang pertama yang saya nak ceritakan pada hari ni adalah tarian break dance. Tarian breakdance ni dia berasal daripada Amerika Syarikat. Of course lah kan, daripada United States, okay, daripada US. And then sampai ke Malaysia pada tahun 80-an ke 90-an. And then kekal lah sampai ke sekarang. Breakdance ni masih lagi orang pakai, masih lagi orang gunakan untuk apa-apa jenis pertandingan tarian lah. Even dulu kita pernah ada satu rancangan TV berkenaan dengan pertandingan menari. Kalau korang ingat lah, Showdown dekat TV8. Tapi saya tengok musim pertama je, masa HMC Flow Fever, Gila Battle Crew dengan Wakaka. Saya rasa ramai kot yang kenal antara empat-empat yang saya sebut tadi, kru ataupun kumpulan tarian yang saya sebutkan tadi. So sampailah musim kedua punya, taklah, dia punya excitement tu dah kurang lah banding dengan musim pertama. Seriously, dia walaupun orang kata dia okey je, dia masih okey lagi, tapi masuk musim kedua tu rasanya kru TV8 dapat detect kot. Penonton makin kurang. Kalau penonton studio mungkin diorang boleh bersorak lah. Penonton di rumah tu, penonton dekat TV tu yang makin berkurangan. Sebab dia punya excited nak tengok lagi pertandingan tu dah tak ada. Orang macam benda, yelah, masa first tu orang fikir benda baru. Bila ada musim kedua orang nak tengok.
Tapi bila tengok audition, macam korang buat apa tu? Macam energi kurang. Banding dengan HMC Flow, Flow Fever, Gila Battle Crew, Wakaka. Even kalau korang boleh tengok lah waktu pertandingan tu, waktu diorang buat persembahan, korang boleh tengok diorang punya tarian energetik gila kot. Kalau nak kata tarian diorang serentak, tak juga kot. Tarian diorang tak adalah kata serentak sangat. Tapi korang boleh tengok energi diorang dekat atas pentas. Diorang nak hasilkan tarian tu. Banding kalau korang tengok yang musim kedua, diorang boleh buat serentak. Diorang punya pergerakan harmonize. Tapi energi diorang hilang. Energi diorang tak ada. Saya pun macam, apa benda korang buat? Excited tak ada dah. Macam, apa tu? Mana tu korang punya energi? Korang berlatih kat belakang terlalu lama ke? Sampaikan korang tak boleh nak buat atas pentas tu dengan elok. Macam tu jadi dia tau. Saya nak kata saya ni penari profesional tak jugalah. Tapi saya pernah lah juga buat show dekat event rakan sebaja kan. Dalam adalah 2-3 kali. Sekali dengan Wakaka pernah, dengan Flow Fever pernah. Nak kata profesional tu tak juga kan. Tapi okey lah, adalah juga pengalaman. Banding dengan budak-budak tu, macam tak tahu apa benda korang buat dekat atas pentas. Bukan tak tahu apa benda, tapi tak tahu energi korang pergi mana. Kalau korang nak menari atas pentas, korang pastikan energi korang cukup lah. Itu je yang paling penting. Energi korang, apa-apa show lah korang buat dekat atas pentas pun, menyanyi ke, menari ke, energi korang kena cukup-cukup dekat atas pentas. Sebelum dalam masa setengah jam ataupun sejam sebelum korang buat persembahan, korang kena simpan energi korang. Korang kena simpan everything yang korang nak tunjukkan dekat atas pentas. Kalau boleh sejam lah sebelum. Kalau nak singkatkan lagi ataupun nak sikitkan sikit masa tu, setengah jam sebelum persembahan dekat atas pentas tu. Sebab bila korang dah ada kat atas pentas, and then waktu sebelum tu korang berlatih punya kau-kau, dan seminit ke 10 minit sebelum korang atas pentas, korang duk melalak kat belakang pentas, itu korang dah jahanamkan segala energi korang tau. Bila korang kat atas pentas, energi korang dah pergi tak ke mana. Jahanam gila lah. Memang akan jadi, show tu akan jadi jahanam lah untuk korang. That's why siapa yang nak buat persembahan kat atas pentas, relax dulu. Jangan menggelambah, jangan nak berlatih, bukan main lagi lah dekat belakang pentas tu. Sampai 10 minit sebelum ke pentas korang baru stop. Jangan. Kalau boleh setengah jam, paling lama 1 jam. Korang boleh, korang rehatkan energi korang. Tak kisah suara ke apa benda persembahan korang nak buat, rehat dulu. Okay, berbalik pada breakdance ni, saya pernah belajar daripada sepupu saya yang dia pernah ada kru breakdance dulu. Dia pernah ada grup tarian breakdance ni dululah, waktu zaman dia sekolah. Sampai tangan dia ke tangan kawan dia, masa dia orang nak buat breakdance tu, tangan dia patah. Kawan dia ataupun dia, saya dah tak ingat lah jalan cerita dia macam mana. Tapi dia ada cerita lah, ada salah seorang daripada kru dia tangan patah, ataupun dia yang tangan patah, saya pun tak ingat. Saya pernah nak belajar dengan dia tarian tu, and then tak lepas daripada step pertama lagi nak belajar tarian breakdance ni. Sebab saya pernah belajar, saya pernah nak buat breakdance ni, sudahnya seriously terhentuk kepala kot. Seriously, kepala belah kanan saya ni terhentuk dekat lantai. Esok pagi, bahu daripada tengkuk sini sampai ke bahu, rasa sakit dia lain macam. Sebab waktu saya jatuh tu, dekat bahagian sini, saya tak rasa sakit apa tau. Saya macam okay, jatuh, tak ada apa-apa, just terkejut je lah. Jatuh, tapi takut apa-apa efek, saya duduk diam lah kat tepi. Sebab saya tak tahu apa jadi. Esok paginya, saya bangun, daripada tengkuk ni sampai ke bahu, sampai ke sini memang sampai ke hampir nak ke dada lah.
sakit je. Saya macam okey, lain macam efek ni. Saya rasa takut. Saya bagi tahu mak saya, rasa sakit daripada tengkuk kat sini. Memang tak boleh nak buat apa. Memang tailing je lah masa satu hari tu. Memang tailing gini je lah. Sebab sakit dia lain macam. Sebab waktu tidur pun saya bangun macam ni. And then bila nak bangun tu, nak tegakkan kepala jadi sakit. Saya macam tak boleh nak buat apa lah. Memang waktu tu cakap dengan mak sakit. And then tak boleh nak buat apa, pergi jumpa doktor. Doktor kata ini cuma sakit urat dengan otot. Tak ada pun masalah. Dia just urat terkejut. And then bila mak dapat tahu saya main break dance petang tu, memang kena beletik lah, kena bebel lah kan. Sebab yalah, benda macam tu agak membahaya bagi saya yang tak tahu apa-apa bahagian break dance ni. Saya ada banyak tarian yang saya tahu, saya boleh buat. Tapi break dance bukan lah. Break dance dengan shuffle, saya banyak kali saya cuba nak belajar tapi agak susah bagi saya. Saya tak tahulah kenapa. Sampai sekarang saya tak reti. So break dance ni kalau korang tak tahu, korang boleh Google, korang boleh search dekat YouTube. Ada je video-video daripada luar negara, daripada Malaysia pun ada. Tapi seriously, korang yang tak tahu break dance ni apa benda, korang duduk dekat gua mana tu? Rasanya orang-orang daripada Gua Kapur pun tahu break dance ni apa benda. Yang korang tak tahu kenapa? Korang datang daripada zaman mana? Korang datang daripada gua mana? Kalau siapa yang nak belajar break dance ni, korang boleh tanya. Korang boleh je cari mana-mana tempat belajar tarian. Korang boleh belajar daripada situ. Tapi biasanya pusat-pusat tarian ni diorang akan ajar koreografi dulu sebelum break dance, sebelum apa-apa jenis tarian yang korang nak belajar. Sebab koreografi ni dia ibarat macam basic lah daripada segi tarian moden ni. Okey, sekarang ni saya terus masuk ke tarian shuffle. Tarian shuffle ni dia dicipta pada zaman 80-an ke 90-an macam tu, dekat Melbourne. Asal nama tarian ni sebenarnya Running Man. And then dorang terus ubah nama tarian ni kepada shuffle. Kalau tak silap saya, tarian ni mula masuk ke Malaysia, saya tak ingat lah tahun berapa. Sebab waktu tu dia macam popular mengejut tau. Sebab waktu tu saya sekolah lagi. Tiba-tiba popular tarian shuffle ni. Saya macam, dari mana datang shuffle ni? Tiba-tiba pula dah ada tarian baru dah shuffle. Mana pula datangnya? Saya macam, okey lah, tak ada masalah apalah. Benda tu kan, saya nak belajar. Saya rasa macam pada waktu tu saya nampak macam tarian ni pelik lah. Sebab terginja-ginja. Lepas tu serik kaki dekat lantai. Perginya tak ke mana. Ke situ juga serik kaki, macam nampak macam orang tengah nak berjalan tapi macam orang tengah nak berlari tapi serik kaki. Sudahnya kasut yang haus. Saya macam lantak kau lah. Tapi lama-lama saya dengar balik muzik-muzik yang orang pakai untuk shuffle. Dan saya tengok video-video daripada tarian shuffle ni. Saya tengok macam wow, kaki diorang ikut step, ikut beat lagu tu. Saya macam, wow, cantik juga daripada segi pergerakan kan. Kalau nak tengok diorang buat seorang, rasa tak impress lah. Kalau diorang buat berdua ataupun berkumpulan, itu nampak impress. Sebab kedua-duanya sama pergerakan, kedua-duanya ikut beat music. Tu yang saya rasa cantik sikit lah tarian shuffle ni. And then dulu pernah popular kan, Hardstyle Republic. Itu je lah yang saya tahu. Nama kumpulan shuffle yang ada. Yang lain-lain tu ada kan, yang budak-budak kecil. Kumpulan shuffle tu budak-budak kecil je semua tu kan. Saya tak ingat lah apa nama kumpulan budak tu, tapi saya tahulah. So kalau korang nak tahu tarian shuffle ni macam mana, especially pada budak-budak zaman sekarang,
korang Google lah, korang tengoklah dekat YouTube. Dekat situ ada banyak video-video pasal tarian shuffle ni. Banding korang menari tarian sotong tu, baiklah korang try tarian shuffle ni. Seriously, saya sendiri nak belajar, saya rasa susah. Kalau korang belajar, korang dapat tangkap, Alhamdulillah. Tu bonus bagi korang lah. Rasanya korang akan lupakan tarian sotong korang tu kot. Korang akan minat pada tarian-tarian yang saya sebutkan tadi dengan tarian yang bakal saya sebutkan ni. Okay? Salah satu daripada tarian selepas shuffle, tarian moden adalah tarian tektonik. Tarian tektonik ni ataupun ada setengah tempat dipanggil sebagai tarian electro dance. Dia bermula pada tahun 2000. Waktu zaman muzik elektro makin berkembang. So, orang-orang daripada France, terutama sekali daripada penduduk Paris, diorang cipta satu tarian yang boleh seiring dengan muzik elektronik ni. And then, bila masuk ke Malaysia pada tahun 2000 juga, saya pun tak ingat lah pada tahun 2000 berapa. Dia macam seiring dengan shuffle lah bila masuk ke Malaysia ni. And korang percaya ke tak, tarian tektonik ni adalah tarian pertama yang saya belajar dan saya berjaya habiskan setiap basic step tektonik ni. So daripada tektonik ni, saya belajar banyak jenis tarian sampaikan saya boleh create koreografi saya sendiri. Saya boleh create tarian pop saya sendiri. Saya boleh tiru banyak jenis tarian sebabkan bermulanya badan saya ni berjinak dengan tarian adalah tektonik. Tahun bila tu saya tak perlu sebut lah. Saya tak perlu nak bagi tahu bila waktunya, bila saya dieksposkan dengan tarian tektonik ni. Actually saya dah dieksposkan dengan tektonik ni dah lama. Saya pun bila tengok budak-budak buat, saya rasa macam sama juga macam shuffle, macam terginja-ginja. Tapi bila saya dengar muzik dia, saya tengok video-video yang orang buat tektonik ni, saya rasa cantik tarian dia. So, saya cuba belajar tektonik ni macam mana, dan saya dapat hasilkan tarian tu. And then saya dapat create koreografi saya sendiri. Saya dapat create tarian pop saya sendiri. Waktu tu saya pernah lah ada satu group, satu dance crew yang pada waktu dululah tak ramai yang tahu. Itu pun sebab yalah, saya dulu salah seorang daripada ahli rakan muda dulu. And then saya minat dengan tarian. So diorang bagi opportunity lah untuk berada di atas pentas. And then waktu tu dengan Flow Fever, dengan HMC Flow. So bila saya dapat buat show dengan diorang, saya dapat buat show atas pentas tu. Walaupun sekejap, tapi rasa lain lah banding dengan kita buat seorang-seorang depan kamera. Lain lah, serius lain-lain. Video tu korang jangan minta sebab itu dekat phone lama. Phone lama tu dah ke mana tak tahu, dah hilang. So memang takkan dapat lah korang tengok aku menari, okay? Habislah tadi pasal electro dance ataupun shuffle dan tektonik. Sekarang ni saya nak masuk ke tarian dubstep. Tarian dubstep ni, dia dicipta pada tahun 1990-an dekat selatan London. Dia mula berkembang pada tahun 2005 ke 2006. Tapi dia mula dikenali ke seluruh dunia waktu 2008 ke 2009 macam tu lah. And then saya mula kenal dubstep ni pada tahun 2010. Waktu tu lah saya ada ikuti pelbagai lah jenis tarian dubstep ni. And then pada tahun 2011 ke 2012 saya ada tengok dekat YouTube satu video
yang agak viral pada waktu tu. Macam saya cakap lah, nama dia saya tak berapa reti nak sebut macam mana. Takut nanti kan kalau saya sebut salah, orang tu pula datang daripada US tu ke sini kan, nak hentak saya kan. Janganlah. So dia gelarkan diri dia pun dubstep non-stop. So saya pun kenal dia sebagai nama yang itulah, sebab itu yang paling senang sebut kan. So dari dia lah sebenarnya saya mula minat dengan tarian dubstep ni. Sebab seriously, kalau korang tengok lah dekat YouTube, korang type je dubstep non-stop, korang akan jumpa banyak video dia. Korang akan terkejut, korang akan rasa macam kaki dia ni kuat gila, ataupun dia ni duduk dekat graviti yang mana kot. Sebab korang bayangkan, hujung kasut dia boleh berdiri dalam masa beberapa saat kot. Dalam macam 15 saat ke 10 saat macam tu lah. Dia boleh berdiri lama macam tu, hujung kasut. Dia punya terrornya. Tapi itulah, saya nak buat style macam dia susah lah kan. Lepas tu bila saya dengar, saya cuba nak buat tarian dubstep ni, saya tengok dia punya pergerakan, saya tengok video-video dia, dan saya cuba create dubstep ni macam mana punya tarian. Sampailah saya dapat create saya punya dubstep. Sebab dubstep ni dia bukannya ada step-step yang sangat detail tau, yang sangat terperinci. Tak juga. Dia korang boleh buat suka hati korang, tapi kena ikut music juga. Korang kena alunkan badan korang. Korang kena betul-betul in the music. Korang tak boleh nak suka hati dengar lagu tu and then korang terus buat. Tak. Betul-betul korang kena bayangkan korang tu adalah music. Itu dubstep ni. Apa yang saya belajar dululah. Bukannya saya kata saya belajar ni daripada orang. Tak juga. Ini adalah pendapat saya sebab saya belajar sendiri. Saya tengok macam mana dia buat dekat YouTube, and then saya cuba dengar daripada beat dekat telinga saya waktu tu. And then waktu tu saya cuba bayangkan saya adalah music tu. So bila saya bayangkan saya adalah music tu, saya cuba bergerak mengikut music tu. Itu yang terhasilnya dubstep pada waktu tu saya belajar. And then dubstep ni dia bukan setakat pada tarian. Dia asalnya adalah music. And then korang tahu kan, salah satu daripada DJ dubstep yang paling terkenal di seluruh dunia adalah Skrillex. Dan sampailah sekarang, saya masih lagi boleh buat dubstep dengan Tectonic, tapi saya kurang hasilkan Tectonic. Saya lebih pada pop dance dengan dubstep sekarang ni. Dubstep pun tengoklah, kadang-kadang kalau saya dengar lagu yang beat dia okey, saya boleh lah, saya akan bergerak sendirilah. Sebab seriously, kalau korang nak tahu orang yang jiwa dia adalah seni, korang petiklah gitar macam mana pun, diorang boleh create lagu macam tu je. Kalau tarian pula, siapa yang minat dia dalam segi seni tarian, korang buka lah lagu apa pun, badan dia tiba-tiba akan bergerak sendiri. Contohnya saya lah salah seorang orang yang agak ketagih dengan tarian ni. Tarian moden ni lah. Saya kalau pergi dekat mana-mana pasar raya, tiba-tiba diorang buka lagu-lagu yang beat dia sedap, saya akan tiba-tiba bergerak badan tau. Cuma saya macam, weh, aku kat tempat awam ni, kawal badan. Saya macam kadang-kadang menggigil jugalah nak kawal badan tu, sebab banyak saya belajar daripada segi tarian banding dengan menyanyi, banding dengan melawak ke berlakon ke. Saya lebih kepada tarian. Berlakon pun saya pernah dulu berlakon atas pentas. Itu tak perlulah korang tahu, sebagai watak tambahan saja. Okey. Melawak pun rasanya antara member, antara sepupu sepapat je lah yang tahu saya ni melawak ke, saya punya lawak level mana kan. Kalau korang nak tahu, lawak saya level bukannya boceh ke sepatu, tak. Level saya lawak 2B, lawak apa,
Lawak budak-budak bawahan lah. Kalau Haji lawak Mega tu lawak-lawak yang budak-budak baru masuk tu, yang tiba-tiba korang buat diorang buat lawak atas pentas, korang senyap tu kan. Macam tu lah lawak saya. Kadang-kadang je lah yang akan mengena diorang gelak ke. Macam tu je lah. Sebab saya memang tak ada bakat untuk melawak pun. Okey, itulah dia perkongsian saya pada video kali ni tentang tarian. Topik minggu depan saya masih lagi tak dapat. Kalau korang ada cadangan, siapa-siapa yang tengok video ni ada cadangan topik apa yang korang nak saya ceritakan, saya kongsikan, boleh komen dekat bawah. Asalkan jangan cadangan yang mengarut lah. Janganlah pula korang nak suruh aku cerita pasal maksud mesin dekat dalam video ni kan. Bukannya apa, takut nanti kan orang tertidur. Ini perkongsian santai, bukannya perkongsian yang serius sangat. Okay, so till next time, bye.